Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar sama-sama dalam menggunakan bahan atau ubat-ubatan mengikut preskripsi dalam amalan gaya hidup sihat, pengurusan diri tingkatan 1, pendidikan khas. Jom kita sama-sama. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.8 amalan gaya hidup sihat. Manakala bagi standard pembelajaran ialah 1.83 menggunakan bahan atau ubat-ubatan mengikut preskripsi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti maksud preskripsi. Manakala yang kedua, menjelaskan kepentingan mengikut arahan preskripsi ketika menggunakan ubat-ubatan. Apa tu ya sebenarnya preskripsi? Susah kan nak cakap preskripsi. Jom sama-sama cakap dengan cikgu. Kita sebut sama-sama. Preskripsi. Okay, preskripsi ni adalah satu arahan daripada doktor ataupun ahli farmasi tentang penggunaan ubat hanya untuk pesakit tersebut. Ianya termasuklah jenis ubat, dos, kekerapan dan juga tempoh menggunakan ubat tersebut. Itulah sebenarnya maksud preskripsi. Okey, di atas ini adalah maklumat penting yang ada pada label ubat-ubatan. Murid-murid pernah lihat label sebegini? Ya, kalau kita pergi jumpa doktor, di setiap ubat yang kita dapat, kita akan ada maklumat penting seperti nama dan alamat pihak pembekal ataupun klinik apa yang kita pergi. Lepas tu kita yang kedua, nama bahan aktif ubat tersebut. Kalau ubat demam, dia tulis kat situ paracetamol. Okay, kalau ubat sesama, dia tulis Decodin ataupun apa-apalah nama dia. Dan kemudian nama pesakit. Nama siapa yang jumpa doktor tadi tu? Siapa yang sakit? Awak ke? Ibu awak ke? Siapa dia? Lepas tu tarikh ubat yang dibekalkan. Bila tarikh ubat tersebut diberikan kepada kamu. Okey, dan kemudiannya arahan pengambilannya. Yang ini kena tengok betul-betul. Kena makan berapa biji dan berapa kali sehari. Sebelum tu, cuba subscribe cikgu dulu. Terima kasih. Okey, baiklah. Bagi arahan pengambilan ubat yang lengkap, kita kena lihat satu persatu di mana kita kena tahu berapa biji kapsul ataupun ubat yang kita perlu makan. Dan juga kita kena tengok juga berapa kali sehari untuk kita makan ubat tersebut. Adakah doktor suruh kita makan sebelum makan ataupun selepas makan makanan kita baru makan ubat. Untuk arahan ini sangat perlu dijaga. Okey, manakala cuba lihat di atas ni. Ya, atas ini adalah hologram yang telah disahkan oleh KKM untuk mengesahkan bahawa ubat tersebut dilindungi dan terkawal. Apa tu KKM? Soalan yang bagus. Okey, KKM adalah satu nama pendek bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka lah yang mengawal segala ubat-ubatan kita. Okey, seterusnya. Ini ada dua kategori ubat. Yang pertama, di sebelah kiri cikgu ni adalah ubat
terkawal, yang mana ubat tersebut hanyalah boleh diperolehi dengan preskripsi daripada doktor sahaja. Manakala di sebelah kanan ini pula adalah ubat-ubat am yang mana kita boleh beli tanpa preskripsi doktor, seperti suplemen kesihatan, vitamin C ataupun vitamin B kompleks ataupun mana-mana vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Tapi ingat, jangan terlebih makan walaupun tanpa preskripsi doktor. Okey, seterusnya panduan penggunaan ubat. Okey, yang pertama, simpan ubat di tempat yang selamat. Kedua, baca dan teliti dahulu tarikh luput ubat. Ketiga, tidak memakan ubat yang telah tamat tarikh luput. Yang keempat, ambil ubat yang berdaftar oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jangan ambil ubat-ubat yang pelik-pelik tau, ataupun yang direkomendasi oleh rakan-rakan kamu tanpa pendaftar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang kelima, ubat tersebut perlulah mempunyai nombor pendaftaran dan juga hologram. Okey, anak-anak murid sekalian, apa sebenarnya kepentingan mengikut preskripsi ni? Kenapa kita kena ikut preskripsi doktor? Kenapa tak main makan je ubat tersebut? Yang pertama kita kena lihat, ini adalah untuk mengelakkan penggunaan ubat yang terlebih ataupun terkurang. Sebab apa? Sebab kita nak mengelakkan reaksi alahan ataupun kesan sampingan seperti pening ataupun muntah ataupun ruam-ruam. Dan juga yang ketiga, kita nak elakkan kesan sampingan ataupun keberkesanan ubat yang terjejas. Kita tak nak ubat itu tidak memberi kesan kepada kita ataupun mempunyai side effect sekiranya kita makan dengan berlebihan. Dan juga yang keempat, kita ikut nasihat doktor ataupun arahan doktor kerana kita nak memastikan rawatan yang diberikan oleh doktor itu berkesan. Tadi kita dah tahu apa kepentingan kita kena ikut preskripsi doktor ni ataupun arahan doktor. Sekarang kita lihat apa tu akibat tak ikut preskripsi doktor ni. Okey, yang pertama, apabila kita mengambil ubat secara berlebihan, dia boleh menyebabkan keracunan, tekanan darah tinggi dan kerosakan organ dalaman badan kita. Ataupun apabila kita ambil ubat tu terkurang pula, dia menyebabkan keberkesanan rawatan terjejas ataupun penyakit kita tu berulang-ulang. Sebabnya virus tersebut ataupun bakteria tersebut tak mati kerana kurangnya pengambilan ubat daripada yang dipreskripsikan oleh doktor. Manakala apabila kita menghentikan ubat tanpa arahan, dia boleh menyebabkan penyakit tersebut tak sembuh atau menyebabkan kesan rebound penyakit menjadi lebih teruk. Yang ini contohnya kalau kita makan antibiotik, tiba-tiba kita tak makan bagi habis. Dia boleh menyebabkan penyakit yang kita alami tersebut seperti demam virus yang teruk tu ataupun demam bakteria yang teruk tu akan berulang lagi. Malah apabila dia nak berulang tu dia lebih tinggi ataupun dia lebih teruk daripada keadaan yang sebelumnya. Okey, ini kalau kita tidak ikut preskripsi doktor. Okey anak-anak, itu sahaja daripada Cikgu Ayu. Jom kita lihat video-video yang lain yang lebih menarik, yang lebih interaktif bersama Cikgu Ayu Ashila. Jangan lupa like dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Bye. Hari ini tekan subscribe biar tak lepas pembelajaran sonok dari rumah ke kelas. Jom bersama